A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih. Tahniah ya Jazni Ahmad. Ambil balik dia punya tempat Johan. Dia dah ujung-ujung ni jangan Johan. Hari ni Johan balik hari Ahad. Dina Mukmin nombor 2. Abdul Rahman ya. Jawada awal juga. Zurina Muhammad Isa. Wow, fantastic. Ya. Zurina Syamim Kamsul, Asmarina Kak Cik, ni semua top 10 ni. Insinyur Haji Rocky, lama tak nampak anak Insinyur Haji Rocky ni ya. Zari, Saidih Lamin, awal Cik Nun, Mumtaz Begum pun tak perasan Cik Ahmad Muksa, Nora Muhammad, ya, Harul Hezri, ya, Rashidah Syamsuddin, Nur Aziz, Baba Hassan, Zari, Embun Sari, Abdul Rahman, Syamsiati Syamsuddin, Harul Hezri, Lina Mumin dah sebut tadi, Wong Jowo pun top 20, Janatul Nisa. Ya, Zari dah sebut tadi, Cik Aman dah sebut, Siti Kusal, lama tak nampak ni. Ya, tak perasan, tak perasan ya. Mi Mahmud, Hajar Zainun daripada Canberra, Singapura dah masuk. Syahir Hassan, Amita Asrita, terima kasih. Syahir Hassan tadi, Sumiati, Dormah Basar dah masuk ya. Siapa lagi? Alam Ahmad, Salasia Muradi, laju ni. Rosili Daud, Nuria Zainal, Syuhaida Zaidin, Saidin Lamik, Cak Kemah Musa, Dr. apa ni, Jebon, Dr. Narimah pun dah masuk. Terima kasih. Sufri ya, semalam dihadiahkan tak apa dua buah buku ya. Lepas tu dengan tapai dengan bastoi. Terima kasih Dr. Nari. Norani Abdul Majid, Nora Muhammad ya, Daimah Jumaat, Mumtaz Begum ya, lagi siapa lagi, Siti Fatimah, Kamisa Rasman, Erina Hussein ya, Hasna Mukmin, Suryati Sahran, Zainal Hasan, laju ni. Like dan share guys. Like dan share. 138 dah masuk kelas, 76 je share baru. Ya, Norma Basati dah sebut, Amita dah sebut, Ramini Hussein dah sebut, Rina Mandan, ya, Zaim Hadi Meskam masuk. Terima kasih Zaim. Salwa Hanim, Siti Mariamah, Kamaria Baba, Intan Sumaya, Sufri, Cikgu Mukhtar Nordin dah masuk. Terima kasih Cikgu. Amaris Gita Smith, top 50 ya. Lepas tu siapa? Hasma Saidin, Suwarti, Imran tadi tu, Rina Mandan, Siti Salmiah, Muhammad Mastan, ya, Sarimah Jasmin, Khatijah Sairan ya. Laju kerana tak tersebut ya. Lita Walita, Imran Hussein, Zanaria Baka, Muhammad Burhan. Like dan share. 104 baru share. Jadikan 200, kita sambung ya. Cikgu Jinggo, lama tak nampak Cikgu Jinggo ya. Cikgu, terima kasih. Suhaila binti Muhammad ni, Cikgu Jinggo ni orang hebat ni ya. Motivator, cikgu yang luar biasa ya. Zamrilat ya, Arzakia Rai, Siti ABV, Kasum Tambah, Zavia Dumiri, Nur Ashikin Sudin, Hasmawati Kamarudin, ramai. Syarifah Ifa, Erin Mat Said, terima kasih. Rifah Marjan, Intan Aziz, Suhaili Amin, Suhaili, Cikgu Mukhtar Nordin, 3 tadi ya. Apa tadi tu, Siti Mariamah, Rahimah Jalil, Dila Harib, Fadli Aiman. Ya, share 139 boleh share. Jebon dah share tu apa. Jebon terus share. Dia terus share terus ya. Terima kasih Jebon. Intan Aziz, Ramlah Zul, Nurul Ain Nabilah ya, Siti Syamsiah ya, Cikgu Mukhtar Hussein, terima kasih Cikgu. Apa nama, Fadli Aiman, Farhan Zalina, Salwa ya, siapa tadi tu, Hasrita Ita, Marinarina, Rifa Marjan, Hormon Gembira dia kata ya. Rofiah Abdullah, Nurzana M Nasir, Sirna Jamil, Wafa Nurul, Ibrahim, Rifa Marjan dah sebut tadi. Bidadari Khairi, tu dia. Ni isteri Khairi ni ya. Sarah Ismail, Zaharah dan Syahrum, ni semua suami isteri yang setia ni. Ferlita Ubara, Fatimah Abdul Wahab ya, Fadli Aiman, berapa orang dah share? 187, not bad. Sikit lagi. Sarah Ismail, Zahra Din,
Perlita Ubara, Fatimah Abdul Wahab, Aina Rostiana, Zainab Hassan, Rifa Marjan, Akmal Aziz, Jalila Rahman, siapa ni? Sharifah Asma, Said, tak nampak ya, dia Jawi, tu apa susah nak baca. Naimah Ahmad Marzuki, ya. So Dr. Narimah pun dah hantar ramai member dia untuk join. Oh, 200 dah masuk, 200 share dah. Ya, Tizu kita akan start ya. Abdul Hadi Yusof, Nurlida Arifin, Zainab Hassan, Taruna Suci, Samila Syami, Farah Nufawa, Roslan Miasin, Nurliza. Terima kasih. 215 dalam kelas hari Ahad ni ya. Ini Ahad, ramai orang bercuti, kebanyakan orang bercuti, tapi ramai juga yang bekerja hari ni. Selamat bercuti, selamat bertugas, selamat attend wedding. Tok Abah pun ada wedding hari ni. Semalam pun ada wedding, attend ya. Dan ada pula sampai terlupa ya. Minta ampun, minta maaf Ustazah Isfadia dan Ustaz Muhyiddin ya. Allah, memang terlupa, memang tak jawab pun nak attend sebab memang padat sangat ya. Program semalam dengan ada kita menerima kunjungan keluarga pukul 11 ya. Lepas tu ada wedding, ada program pula kat Quill Mall dengan program anak-anak ya, dengan Didi and Friend. Memang padat semalam ya. Tok Abah pun tidur pukul 9 malam nanti. 9.30 dah knock out. Bangun pukul 2 baru siapkan persediaan sikit-sikit ya. Siti Ayu, Arif Jumaat, Roslan Yasin, Nurul Ayunai, Zainab Hasan ya. Okey. So selamat pengantin baru, selamat hari lahir, selamat anniversary, selamat menimang cahaya mata, selamat menanam cucu, selamat bertugas, selamat bercuti, selamat buat kerja NGO, selamat buat kerja CSR, dan teruskan buat apa pun yang terbaik hari ini. Mudah-mudahan hari ini membawakan barakah, keberkatan dan rahmat Allah. Baik, so kita sambung bahagian yang ketujuh ya, tips untuk motivasikan, sentiasa bermotivasi. Tok Abah pagi-pagi pun nak bangun pun teruk sikit ya, dengan krem walaulah tulang ensil dia kurang dia punya grease. So Tok Abah kena exercise dulu ya, lepas tu bangun seperti biasalah, bangun, duduk menghadap kiblat, berdoa sambil tersenyum, lebih kurang 60 saat 1 minit. Lepas tu barulah minum air ya, 3 teguk ya, air masak 3 teguk, lepas tu bergerak ke bilik air. Ini semua rutin yang boleh buat kita bermotivasi dan sihat sejahtera insya-Allah ya. Dan malam tadi sebelum tidur pun Tok Abah sempat ambil kondisi plus malam tadi ya, sempat ya, sebab iyalah tak sempat waktu awal, so Tok Abah ambil lewat malam tadi. Tapi alhamdulillah lah, bila sembahyang pun mudah nak sembahyang dalam keadaan biasa. Jadi kalau tidak, ya Allah, nak sujud, nak ya Allah, nak rukuk, nak sujud sangat-sangat sakit. Tapi pagi tadi sembahyang subuh okey je. Okey, alhamdulillah. So that matters. Dan semalam Tok Abah terima mesej daripada sahabat lama ya, mantan Profesor Ali Rajiun. Ditunjukkan gambar kau di belah tengok orang tua ni, sahabat tua senior Tok Abah masa kat sekolah ya, senior masa kat UPM. Orang baik. Dia pemain gitar yang hebat. So orang kampung panggil dia bakor. So dia tunjukkan gambar, Tok Abah ingat dia, rupanya tak. Ini adik ipar dia. Adik ipar lelaki dia kata, dan sangat luar biasa kesannya pada adik ipar. Atau dia nak bagi tahu. Tok Abah ucapkan terima kasih Prof Ali Rajiun ya, Kondisi Plus. Ramai ya orang yang bawa, kata ada yang dulu bertongkat-tongkat dengan asbab ya, izin Allah, dia berdoa, dia exercise, dia makan Kondisi Plus, buang tongkat. Alhamdulillah. Jangan pula buat benda ni macam magic, tak ada. Kita kena ikhtiar buat perubahan yang 360 darjah ya, ni sebagai bantuan. Tok Abah tak akan overclaim benda-benda yang bukan-bukan mengarut ya. Makan terus boleh berjalan elok mana boleh, tak ada benda macam tu ya. Sebenarnya penyakit datang macam semut, dia keluar macam semut. Peribahasa Melayu lama dia kata penyakit datang macam ribut, dia keluar macam semut. Kalau awak kena kencing manis, agak-agak bila start kencing manis? Bagus malam? Tak. 10 tahun yang lepas dah mula tau. 10 tahun yang lepas. Mungkin daripada genetik. Itu sebabnya Tok Abah dah, yalah, orang tua kan, penyakit datang macam semut, dia keluar pun macam semut. Sebab orang tua kata penyakit datang macam ribut, tiba-tiba je sakit, nak keluar macam semut. Tak betul ya. Allah tak buat kerja macam itu. So awak sakit apa pun, kecuali aksiden lah. Kecuali aksiden awak patah kaki, itu cerita lain.
Tapi rupanya puncanya ialah kita punya dosa yang banyak-banyak buat. So punca kita kena aksiden rupanya dosa 10 tahun lepas. Maaf jangan pula kata tengok dia kata aku berdosa, semua orang berdosa. Tok Abah banyak dosa. Jangan kecil hati jangan kecil hati sebab Tok Abah quote kepada apa yang Khalifah Umar Abdul Aziz kata, semua penyakit, semua malapetaka disebabkan oleh dosa kita yang lalu. Dan itu kata-kata Khalifah Umar Abdul Aziz. Tapi dalam Quran dah sebut wama asabakum min musibah fabima kasabat aidikum. Bila kita dapat musibah, penyakit, aksiden, disebabkan oleh dosa yang lalu. Jadi janganlah kecil hati bila orang kata engkau ni orang alim kalau dia sakit atau taubatkan sambil bisik, yang mudah-mudahan Allah ampunkan dosa, sembuhkan penyakit. Dia akan senyum, dia angguk. Dia tak kecil hati sebab dia faham. Tapi kalau orang biasa kata engkau aksiden ni, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa engkau ya. Semua dosa engkau Allah ampunkan dan sembuhkan penyakit. Kecil hati dia. So pada orang biasa Tok Abah tak cakap begitu. Tok Abah kata mudah-mudahan kamu Allah sembuhkan ikut jadual Allah. Bukan segera sembuh, ikut jadual Allah. Tapi Tok Abah tak sebut moga Allah ampunkan dosa kamu. Tak. Untuk orang alim, ustaz-ustaz, asatizah yang faham, kita sebut moga Allah ampunkan dosa tuan, puan, ustazah, hajah, haji dan sembuhkan penyakit. Dia orang tak kecil hati. Dia orang faham. Itu yang Tok Abah pesan pada diri Tok Abah lah ya. Mudah-mudahan. Okey. Dan semalam Tok Abah berhenti ke nombor 10 ya. Sebenarnya nombor 9 lah tapi tak potong satu. Nombor 10. Tok Abah kata apa semalam? Untuk sentiasa bermotivasi buat sesuatu dengan cara baru. Dengan lebih kreatif, lebih efisien, tetapi ikut best practices, ikut kaedah tindakan yang cemerlang sebab kita nak dapat tahap itqan. Nabi Allah berpesan buatlah kerja dengan itqan. Allah amat kasih hamba-Nya based on hadis, kalau kita buat kerja dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan terbaik. Itqan untuk dapat ke arah kesempurnaan lah konsepnya itqan. Orang Jepun kata kaizen, orang Islam kata itqan, sentiasa perbaiki diri, tekun dan teliti, terbaik. Dan Tok Abah selalu nak kalau dalam forum dalam apa pun Tok Abah akan tengok angle mana yang orang tak bincang, yang penting, yang akan merubah hidup kita tapi orang tak sebut. Sebenarnya Tok Abah sebut contoh soalan, kenapa asyik konflik di rumah tangga. Tok Abah akan bagilah jawapan yang biasa. Tak dapat redha mak bapak, konflik rumah tangga, tak dapat redha mak bapak, tak dapat jauh dari Allah. Bila kita jauh dari Allah, maka kita jauh daripada manusia. Barang siapa memperbaiki hubungan dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jadi rumah tangga pun bahagia. So itu jawapan standard. Penting, bagus. Tapi kadang ada benda-benda kecil yang terlepas pandang. Contoh Tok Abah akan tambah, pastikan pintu bilik air tutup rapat. Orang kata apa kena mengena pintu bilik air dengan konflik rumah tangga? Kalau sentiasa buka pintu bilik air, dalam bilik air itu tempat setan bermastautin, dia punya homestay, dia punya klinik, dia punya hospital. Ini ulama cakap ya, Nabi pesan ya. So pastikan tutup bilik air rapat-rapat supaya setan yang dalam bilik air itu tak keluar ganggu gugat penghuni rumah sampai bergaduh dan sebagainya. Perasan tak? Nampak tak? Benda kecil rapat pintu bilik air, masa tak guna tutup, jangan terbuka. Ni semua tip yang sangat simple tapi luar biasa. Kadang Tok Abah sebut apa? Pakai seluar dalam sambil duduk, amalkan sunnah. Mungkin asbab itu akan bahagia rumah tangga. Kita tak tahu apakah amalan kita yang kecil atau besar yang akan membawa kita ke syurga. Mungkin kita senyum kat jiran, mungkin kita buang kayu daripada tengah jalan ke tepi jalan, menunjukkan kita akan masuk syurga. Mungkin sebab kita pakai seluar sambil duduk, bukan sambil berdiri. Contohnya, sebabnya, apa isunya tadi? Isu asal ialah buat sesuatu dengan cara baru, dengan cara yang betul, ikut sunnah, ikut best practices, ikut pengajian, ikut kata ulama, ikut uruf yang terbaik. Uruf mean kebiasaan, dan yang penting yang Allah redha lah. Gitu ya. Itu semalam punya point. So hari ni Tok Abah nak sambah dan program kita juga hari ini dibawakan oleh webinar Jom Jadi Warga Kerja Berintegriti yang akan dikendalikan pada 18 Julai. Tok Abah sedar bulan integriti bulan Jun, tapi oleh kerana ramai yang memohon untuk ditangguhkan, untuk dilewatkan agar mereka dapat buat all the necessary technical preparation untuk join, maka Tok Abah kata okeylah because
at some point the customers are right. Not always right, tapi dia right. Dia memang mohon untuk tengokkan supaya dapat mengantar ramai staff. Mereka ke program kami sebab ada technical, ada minta izin, ada bos overseas, ada bos belum sempat nak tengok kita kerja dan sebagainya. Maka kita raikan, kita santuni mereka dengan menangguhkan program. Ya, patutnya bulan Jun lah kan. Itu sebabnya kadang-kadang kita semangat raya haji, semangat kurban kita buat bukan dalam musim raya haji. Yang selepas habis 1-2 bulan masih lagi cakap tentang semangat kurban. It's okay. It's okay. Mudah-mudahan yang penting kita pegang semangat itu bukannya untuk 1-2-3 bulan, untuk sepanjang hayat. Okay? Alright. So jom join Tok Abah punya program memperkasa menjadi warga kerja yang berintegriti. Ini kita akan terangkan kenapa perlunya integriti. Integriti means buat benda baik dengan cara terbaik. Bila orang tak nampak, dia segan orang nampak, dia tak nak orang tahu. Itu integriti. Untuk apa? Untuk dapat keberkatan, untuk dapat kepuasan, untuk dapat redha Allah. Seperti pesan Ibrahim Adham kepada anak muridnya, buatlah apa yang Allah suka walaupun semua orang benci. Jangan buat apa yang semua orang suka tapi Allah benci. Simple aja nasihat tu, tapi sangat mendalam. Dan itu sebenarnya berkait rapat dengan integriti. Bila kita buat apa pun dengan cara Allah suka, pasti disiplin, pasti syariah compliant, pasti integriti ada. Pasti. Dah Allah suka. Mesti on the right path. So termaktub dan tersirat dan tersurat integriti. Allah suka, Allah redha, mesti ada integriti. Confirm. Kan cantik tu. Ini semua Tok Abah akan terangkan apa punca tak ada integriti. Tapi yang penting, Tok Abah rupanya tak banyak dia punya prinsip untuk memperkasa integriti. 21 je. Tapi kalau kita amalkan satu je pun, mungkin akan mengubah kita punya aras integriti. IQ, integrity quotient. Integrity quotient, IQ. IQ lah. IQ untuk bezakan dengan IQ, intelligence quotient. Integrity quotient mungkin integrity. ITQ lah. Integrity quotient. Tak ada orang buat dalam dunia lagi ya. Integrity quotient. Mungkin Tok Abah akan cipta lah ya. Dah boleh dah cipta pun konsep integrity quotient. Sebab ya kita dah ada modul apa pentingnya integriti, definisi integriti, punca-punca tidak integriti, kesan buruk kalau tak ada integriti, kesan baik kalau integriti, dan yang paling penting 21 petua tips yang praktikal dan medical untuk memperkasa integriti dalam diri. Ni jom jadi warga kerja yang berintegriti. So bos hantar your staff tu Tok Abah punya webinar pada 18 Julai dan staff minta izin. Kalau disebut nak attend program integriti dengan Tok Abah, semua bos akan izinkan lah kalau ada bajet. Sikit je pun kosnya ya, insyaAllah ya, online insyaAllah ya. So ingat janji temu kita pada 18 Julai insyaAllah. Okey. Tips seterusnya nombor 11. Tok Abah tengok kenapa orang kadang tidak bermotivasi. Dia kata, ya Allah, masalah saya berat, payah. Yang itu yang kita kadang saya patah semangat, saya kecewa, saya give up. Sebab the problem is so big, insurmountable, tak dapat diatasi. 35 tahun yang lepas Tok Abah belajar daripada seorang guru, apa kata Kung Fu Za. Ni I think 40 tahun kot yang lepas, masuk umur Tok Abah 30 tahun. So apa kata guru Tok Abah? A big problem is no problem if you can break it down into small problem. Jadi kita akan naik semangat balik. Nah, masalah berat. Kita kena bayar 100,000. Nak repair rumah, runtuh rumah gitu 100,000. Macam mana nak cari 100,000 ni? Contoh ya. Nak pinjam bank, tak ada collateral, nak itu ini gini. 100,000 nak selesaikan masalah berat, besar 100,000. Untuk orang biasa macam kita lah. Untuk orang macam anda yang memang dah duit tak tahu apa nak guna, 100,000 tu chicken feed, tak ada masalah. Tapi untuk Tok Abah dan orang yang segeng dengan kami ni, 100,000 tu besar. So, what are we supposed to do? Pecahkan kepada mungkin 100,000 bagi 10,000. Cari 10,000 daripada adik-beradik ke, tolong support gini pinjam. Kalau 10 orang kita pecahkan jadi 10,000, 100,000. So, berat tak? Kuranglah berat nak cari 10,000 untuk daripada seorang sumber. Jadi kalau kita pecahkan masalah besar tu kepada yang lebih kecil, kita dapat settlekan. Itu contoh.
So, kita start daripada benda yang kecil dulu. Kita pecahkan dulu problem yang besar tu kepada kecil-kecil. Dan kita boleh selesaikan masalah yang kecil itu satu persatu, insyaAllah. Gitu ya. So, pecahkan masalah matlamat apa yang besar, ataupun target yang besar, ataupun masalah yang besar. Dia bukannya masalah je, target. Target kita besar. Target kita besar. Nak cari modal 1 juta untuk bentuk apa nama, satu yayasan contohlah kan. Dia ada 1 million. So tapi kita kalau dapat collect daripada 1,000 orang, 1,000 orang kali berapa? 1,000 ya. 1,000 kali 1,000. So 1,000 orang members, salah seorang, tiap-tiap seorang donate 1,000, dapatlah 1 juta. Contoh ya. Pecahkan masalah besar kepada masalah-masalah kecil dan kita buat satu persatu, insyaAllah. Kita akan move forward. Taklah kita patah semangat ya. So sama juga, kalau ada orang yang masalah ni saya ni banyak sampai saya dah patah semangat dah ya. Masalah anak begini, masalah kesihatan begini, masalah rumah tangga begini, masalah kerjaya begini, masalah jiran begini. Ya Allah, banyaknya masalah dia. Saya kata ambil satu-satu. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu ya, pecahkan dulu ya. Dan selalunya Tok Bah akan kata, pernah tak dengar apa nama maklumat yang viral, barang siapa memperbaiki solatnya, dia memperbaiki keseluruhan hidupnya. Kata biasa dengar. Jom kita tengok solat kita. Jom kita tengok solat kita ya. So solat fardu macam mana? Segerakan. Solat sunat qabliyah ba'diyah jangan tinggal. Solat sunat qabliyah ba'diyah jangan tinggal ya. Pastikan yang 10 ataupun yang 12 ya. Tengoklah mana-mana kita nak ikut ya. Ada orang kata sembahyang zuhur qabliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Boleh, itu standard. Tapi yang lebih hebat, yang ada kemampuan, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Itu yang Tok Bah kata 10 ataupun 12. Tengok situasi. Ya. So kita buat yang sepatutnya. Duha jangan tinggal. Duha jangan tinggal. Ni tentang solat saja. Sebab as-solatu imaduddin. Solat duha jangan tinggal. Solat taubat tiap malam jangan tinggal. Solat taubat no matter what. Kalau awak uzur, janganlah sibuk nak solat. Kau ni apa lah ya. Janganlah. Habis kami yang uzur macam mana? Yang dah Allah bagi cuti, relax no question ask ya. So solat taubat jangan tinggal. Solat witir tiap malam jangan tinggal ya. Untuk mereka yang ada cabaran, solat istikharah tiap malam jangan tinggal. Sebab tidak akan rugi orang bermusyawarah, takkan menyesal orang istikharah. So since you have problem, ada dilema, ada cabaran, solat taubat jangan tinggal, istikharah jangan tinggal, tutup dengan witir tiap-tiap malam forever. Dan kalau ada masa dan ada kekuatan, solat wuduk jangan tinggal. Tiap-tiap kali ambil wuduk, ini yang diamalkan oleh Bilal. Ya, Bilal yang Rasulullah SAW nampak, dengar jejak-jejak langkah Bilal ya di syurga, sebab dia tak pernah tinggal solat wuduk. Ya, lepas wuduk je dia solat sunat. Macam. So bila kita, masalah kita banyak. Masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah kesihatan, masalah ekonomi, masalah kejiranan, banyak masalah ya. So macam mana? Saya sampai tak tahu nak buat apa. Allah, tak tahu nak buat apa. Itulah dia, sebab terlalu banyak masalah. Pecahkan ya. Dan Tok Bah pesan pada diri Tok Bah, barang siapa memperbaiki dirinya secara 360 derajat, baiki diri kita dulu, Allah akan repair ya. Semua manusia Allah ubah, semua manusia, semua makhluk, semua ketumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan, semua ketumbuhan dah lain cerita. Semua tumbuh-tumbuhan, semua insek, semua di sekitar kita akan berubah terhadap kita. So kita ubah diri kita dulu. Dan perubahan yang sangat manjur, yang sangat tepat ialah tingkatkan kualiti solat. Ya, bila kita jaga solat. Ada orang bertanya, Tok Bah, solat saya tak pernah tinggal, tapi masalah masih tak hilang. Masalah kekal. Cek balik solat. Mungkin solat kita banyak tak khusyuk, mungkin kita tangguh, mungkin cara kita ambil wuduk pun cuai. Maaf ya, cuba cek balik cara ambil wuduk. Itu sebenarnya contohlah, dah tua kan, baru belajar balik. Kita masa basuh tangan, kita make sure kita celah-celah jari ni kita pastikan kita gosok-gosok celah-celah jari. Ya, nampak contoh ya. Basuh kaki macam mana? Orang basuh kaki sekarang selamba je. Tok Bah tengok orang basuh kaki sambil isap ukuk. Sambil isap ukuk basuh kaki. So tangan dia tak
So kita kena masukkan jari-jari kaki tu, make sure air sampai. Dan kena bukan basuh kaki, kena gosok kaki, ya, bukan lalukan air atas kaki, basuh kaki. Kita basuh kalau boleh, kalau sampai Tok Abah kadang tak sanggup, tak sebab sakit sana sakit sini, kadang-kadang tak sempat nak angkat kaki kalau pakai seluar pula yang tak berapa longgar sangat. Itu memang susah. So memang adalah kekangan bila nak ambil wuduk dengan sempurna. Wuduk pun tak sempurna, macam mana nak selesai masalah? Dan ingat, jangan membazir air. Dan Tok Abah tengok kalau orang ambil wuduk kat masjid, kat surau, ke di luar, di pejabat, di bilik air, ya Allah, dia buka air besar-besar. Ya, kalau dalam bahasa Piramli, kalau maaf ya, dalam bahasa Allah dalam Piramli, dalam cerita-cerita, kau ingat bil ini bapak kau yang bayar. Tu kan. Tu bahasa orang dulu-dulu lah. Ni Tok Abah gurau ya. Ya Allah, kasarnya Fadhil Kamsah. Tak. Tok Abah nak quote, ya, balik quotation untuk kita ingatkan supaya terngiang-ngiang kat telinga kau kan. Bil air kat surau masjid ni bapak kita yang bayar ke? Kita tak bayar. Janganlah membazir. Walaupun ambil air wuduk di sungai pun, Nabi pesan pada sahabat, jangan membazir walaupun ambil wuduk di sungai yang mengalir. Kalau itu pun tak dapat baca, tak tahulah. Macam mana nak khusyuk solat? Patutlah solat kita, ya. Kita solat tapi masalah tak selesai. Solat tapi mengumpat, mengata, masih jahat mulut, jahat perangai, masih maksiat masih dibuat. Sebab kan as-salatu imaduddin, ya, sesungguhnya inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah perbuatan fahsyak dan munkar. Tapi kenapa solat berjudi-judi? Solat masih mengumpat. Solat masih berbohong, masih menipu. Ya Allah, ya, dia punya ketayap tak pernah tanggal dia kepala, tapi menipu je. Tak apa pernah kena tipu orangnya macam ini. Itu sebab cakap ni. Sebab cakap tu, untuk ingatkan diri Tok Abah lah, jangan kena tipu oleh orang yang dia punya uniform memang ahli syurga, ya, semayangnya memang kat masjid, tetapi dia tipunya kita left and right. Contoh, ya. So baik-baiklah. Ni Tok Abah pesan kat diri tau. So jangan kita dah elok dah, sembahyang elok itu ni, tapi masih menipu, masih mengumpat, masih mengata, masih tak ada integriti. Tu isu kita tadi kan, tak ada integriti, ya. Masih mengular, masih buang masa, curi tulang, ya, overclaim, ya, overclaim daripada majikan. Tak ada kesan pun pada majikan punya bajet lah. Aku claim lebih sikit je untuk travel ke overtime ke. Tak ada hal. Padahal kata seorang guru Tok Abah, gaji kita RM5,000 halalan Tuaiban, kita overclaim RM50. Overclaim RM50 haram. Overclaim RM50 haram. Curi masa nilainya RM50 haram. Ya, yang tipu ni haram. RM50 campur dengan RM5,000 yang semuanya yang halal tadi, semua jadi haram. Kata guru Tok Abah. Ulama besar. Siapa? Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun. Dia beritahu kami, ya, di masjid di surau kami. Ya, kalau kita gaji kita bersih, halan Tuaiban share, tapi kita menipu, kita curi masa, kita mengular, kita overclaim yang mungkin katalah RM50 saja. Haram ni. Kita overclaim yang tak sepatutnya bukan hak kita. Dicampurkan dengan gaji kita yang RM5,000 ataupun RM10,000 yang halal tu, semua jadi haram. Ibarat masak satu kawah 10 kilo daging untuk buat rendang. Kita masuk sikit je, ya, seketul sikit je khinzir. Satu kawah jadi haram. Itu Allahyarham Profesor Mahmud Saidun bagi tamsil, bagi metafora, bagi contoh. Tok Abah ingat tu. Bila tu? Tahun 80-an. Dia pesan pada kami. Tok Abah takut sangat nak beritahu pada staf. Masa tu Tok Abah jadi ketua jabatan, beritahu semua staf, jangan overclaim. Saya tak akan check. Saya tak mampu nak check. Tapi kalau awak overclaim, saya takut tak berkat. So Tok Abah pulangkan balik dia punya claim form, ya, borang-borang claim, ya. Tapi Tok Abah dah buat fotokopi dulu. Tok Abah terangkan apa kesannya kalau tak berkat, kalau kita overclaim, kalau haram, apa jadi, ya. Dan Tok Abah dengan PA Tok Abah lah kan, kita dah fotokopi semua, pulangkan balik. You know what? Semua potong sekitar 30-40%. Reduce dia punya claim. Bila kita dah print. Dan saya, Tok Abah cakap, saya takkan check. Saya tak mampu nak check 100 orang punya claim. Masa tu staff lebih kurang 100 orang. 100 orang punya, saya tak akan check. Saya akan percaya. Tapi ingat, ya, walaupun 1 sen yang awak overclaim, tak berkat untuk keluarga awak. Ni awak nak bagi makan anak-anak, suami, isteri ataupun mak bapak yang kita tanggung, kita bagi makan benda yang tak halal,
Tak berkat share, tak berkat. Dia kata, ada yang menangis, ada yang angguk, ada yang geleng kepala sebab sedih lah kan. So yang penting semua reduce dia punya claim by 30-40%. Semua. Artinya mereka overclaim. Dan Tok Bah buat 3 bulan ya. Ini Tok Bah pernah buat tahun 80-an. Masa jadi ketua jabatan ya, untuk memastikan setiap scene yang kita anu tu betul-betul benar-benar bersih ya. Inilah contoh kita nak memecahkan masalah besar kepada masalah kecil-kecil yang kita mampu buat. So start dengan betulkan diri, betulkan solat, dan banyak perkara akan ada dia punya kata snowball effect kepada pembaikan diri. Dan kita akan terus bermotivasi sampai bila-bila, bukan sampai pencen, sampai meninggal dunia. Ya, sebab jangan kata aku sampai pencen je aku bermotivasi tapi lepas pencen aku tak tahulah, jangan. Ya, sampai kita meninggal dunia. Sebab lepas pencen kita mungkin hidup 5, 10, 20, 30 tahun, kita tak tahu. Ya, so jom kita buat apa pun terbaik dengan penuh motivasi, dengan terbaik, dengan itqan, agar Allah redha, kita pun dapat rasa puas hati, rasa berbaloi hidup ini. Ya. Okey, nombor 11. Nombor 12, ini simple lah. Straightforward. Tip nombor 12 yang Tok Bah pesan pada anak-anak Tok Bah ya. Ini kadang anak Tok Bah ni pun kadang dia bukan main dia je cakap bagai nak rak kan, bukan main bagus bagai ya. Dengan matlamatnya jelas. So ada seorang anak tu dah bubuh target dia berapa juta untuk setahun untuk company dia lah ya. So dah bubuh dah spanduk yang dynamic yang boleh padam update ikut timeline. So lihat, ingat, naik semangat buat, insya-Allah berkat. Dan pastikan ada bajet untuk sedekah, untuk CSR, untuk bantu ya. Pastikan zakat dibayar dengan sempurna. Ni semua pesan. Ada lagi seorang anak ya, yang juga buat bisnes. Tok Bah kata, berapa target tahun ni? Dia pun senyum. Tak buat target pun. Memang dia buat dengan sebaik, dengan sistem, dengan apa ni, berbincang, tapi target yang besar dia tak buat. Tok Bah kata, okay, check your daily monthly income and buat satu unjuran. Ya, stretch yourself. Ya, kalau ikut normal trend, katalah pendapatan, katalah gross sale 1 juta contohlah. Ya, stretch it to 1.5 ataupun 2 million, stretch it and then you work towards it. Bubuh target, bubuh spanduk depan. Ya, Tok Bah bagi contoh, sebab dia tumpang pejabat Tok Bah, ni bubuh kat sini, tempat kita minum ni. Tiap-tiap pagi tengok, tiap-tiap masa makan tengok target dan bincang macam mana nak capai target. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Jadi bila kita target tu sebagai satu doa, sebagai satu matlamat, dan kita berbincang, kita berikhtiar, kita berdoa, Allah akan sampaikan. Ud'uni astajib lakum. Barulah bermotivasi. Ya, so lebih sistematik, lebih teratur, lebih disiplin, lebih kemas. Ada sistem, ada target, ya, ada kata tu disiplin, ada mekanisme. Tapi sekarang hebat ya, semua banyak app yang tertentu ya, application yang tertentu yang ada sistem macam mana nak buat claim, macam mana nak remind kita punya customer, macam mana nak online punya marketing, punya beli terus online secara direct ya. So semua dah ada sistem yang on pay-nya lah, itulah pay call lah, macam-macam sistem. Tok Bah pun tak tahu nak sebut ya. Tapi cantik. Tapi yang penting walaupun sistem dah ada, manusia kena sistematik, manusia kena disiplin, manusia yang mengendalikan sistem itu kena ada integriti. Inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang layak kau berikan tanggungjawab ataupun kerja, orang yang qawi, gagah, sehat, intelek, daripada inteleknya dia gagah, daripada imannya gagah, badannya sehat. Itu qawiul amin, amanah, integriti, disiplin. Gitu. Ya, itu ayat Quran tu. Ya, so cannot be wrong. Baik, nombor 12. Nombor 13. Ya, sebelum Tok Bah sebut nombor 13, ingatkan balik penaja program kita pagi ni ialah of course nombor 1 is webinar pada 18 Julai. Jom jadi warga kerja yang berintegriti. So bos-bos, HR, head of department, hantar your staff ke webinar Tok Bah untuk jadi warga kerja yang lebih berintegriti. Ya, kita akan bagikan
all the dynamics of integrity. Yang paling penting, ujungnya, kita akan bagi 21 tip. Bagaimana nak memperkasa integriti dalam diri masa kita bekerja. Dan of course, doa-doa yang kita sediakan. Nota cantik dah. Ya. So, mungkin kita bentuk dalam bentuk e-book kot. Ya. Dalam bentuk e-book, untuk bukannya sekadar nota aja, dalam bentuk e-book. Ya, kita bagi awak nota dalam bentuk e-book yang kalau jual kat luar pun sangat mahal, tapi kita bagi percuma untuk para peserta, InsyaAllah. Nota dah Tok Abah siapkan dah, cantik dah. Dah kemas dah tentang integriti ni. Dan mengambil masa berapa tahun membuat buku integriti tu? Adalah dalam 40 tahun punya persediaan. Ikut kata Winston Churchill, ya, yang Tok Abah sebut semalam kan. Winston Churchill bagi ucapan 10 minit yang sangat luar biasa. Satu negara bergegar dengan emosi dan motivasi, sampai pembantu khasnya bertanya, "That was a beautiful speech, Mr. Prime Minister. How long do you prepare how long did you take to prepare that speech?" Dan Winston Churchill menjawab sambil memandang dia dengan serius, "It took me my whole life." Jadi pengalaman berpuluh-puluh tahun sebagai seorang manusia, sebagai seorang ahli politik, sebagai seorang pemimpin digunakan untuk menyediakan ucapan 10 minit yang sangat bernas. So, program Tok Abah 3 jam, ya, pada 18 Julai, ya. Berapa lama perjalanannya? 40 tahun. Sepanjang masa Tok Abah menjadi seorang pensyarah, pendidik, ya, pengalaman lain, ya. Bukannya pekerja baru 40 tahun. Tok Abah pekerja dah 45 tahun, sejak umur 25 dah bekerja, 24, ya, dah mula bekerja. So 45 tahun bekerja, tapi 40 tahun punya pengalaman yang Tok Abah gunakan untuk menyediakan modul bagaimana memperkasa menjadi warga kerja yang berintegriti. So of course masih terus belajar sampai meninggal dunia. Okay, alright. Oh ya, Tok Abah tadi, kenapa Tok Abah tengok lain macam bersemangat begini? Sebab Tok Abah minum premium cokolate. Ini memang lazat, hebat bagi tenaga, dan rasa kenyang 6 hingga 8 jam. Tok Abah punya pengalaman, ya. Dan yang penting, dia ni melawaskan perut sekarang. Ni new version. Dia punya kotak pun cantik. Ya, perkataannya cokolate pun dipisahkan. Dan ni new version. Memang lazat, memang sedap. Sampai kejap-kejap habis stok, kejap-kejap habis stok, ya. Punya ramainya orang order sebab sedap sangat dan kesannya luar biasa. Ya. Dan tadi jangan lupa, ya, Kodisi Plus ramai orang, ya, yang orang umur 30-an dah mula sengal-sengal, ya, orang bersukan dan sebagainya, sangat luar biasa. Dan untuk Tok Abah fantastik. Dan ramai orang-orang yang sebaya atau muda sikit dari Tok Abah, umur 50-60, memang kesannya luar biasa. Jalan sehat, ya, lebih selesa, sembahyang lebih selesa, naik tangga lebih selesa. Tok Abah rasakan at age of almost 71. Alright. Okay, so Tok Abah seronok sangat. Oh, semalam Tok Abah kat Quill Mall sebab sama-sama dengan Didi and Friend. Tok Abah campur dengan cucu-cucu Tok Abah pun ikut, ya. X Plus Chocolate ni untuk kanak-kanak umur 2 tahun ke atas. Ada vitamin C, ada kolostrum, ada buah tamar, ada susu skim, ada DHA powder, ada lotus seed, ya, ada biji teratai, ya. Untuk apa? Bila anak-anak ni makan, dah lah sedap. Rasanya rasa coklat yang sangat lazat. Jauhkan dia kanak-kanak ni lepas makan, ya. Kalau tak, habis satu botol. Yang mereka akan lebih fokus, otak mereka akan bercambah, insyaAllah. Seronok belajar, bertenaga, lama belajar, jadi pandai in the long run. Bukannya makan terus pandai. Itu tipu. Kalau makan 3 hari terus pandai. Lepas makan seminggu terus bercakap elok. Mengarut-ya. So ini ialah satu makanan tambahan untuk bagi semangat, untuk bagi tenaga, untuk merangsang otak kanan, otak kiri. Jadi dia lebih fokus, lebih tenang. Dan mak bapak pula, Tok Abah pesan semalam pada mak bapak selama setengah jam lah. Tok Abah berdialog dengan ibu bapa semalam. Ribuan, ya, di Quill Mall. Seronok sangat. So pastikan anak-anak belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat. Bacakan kat kepala anak-anak yang kecil yang belum boleh baca sendiri Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Dan semalam tauqir kepada salah seorang partner daripada Didi and Friends punya company ni, Puan Lily tanya, bagaimana nak menangani anak remaja yang degil? Laki-laki ke perempuan? Tok Abah tanya. Perempuan. Umur berapa? Umur remaja lah, belasan tahun. Okey. Tok Abah tanya satu lagi soalan. Dia lahir bulan berapa? Bulan 11. Tok Abah senyum. Sebab anak Tok Abah yang jadi tauqir kepada produk ni pun lahir bulan 11. Orang lain bulan 11 ni orangnya unik. Pandai berfikir di luar kotak, keras hatinya, tegas, ya, kuat semangat, tapi mudah risau, overthinking. Jadi Tok Abah pesan, okey, dah tahu perangai anak tu,
bacakan doa kat kepalanya Fatihah, ayat kursi. Ni anak remaja mana boleh. Bacakan kat gambarnya Fatihah, ayat kursi, Alam Nasrah dan surah Toha ayat 1 hingga 5. Tahu apa sebut. Ni semalam depan orang ramai ya di Quill Mall. Kat foyer tu, ya, kat ground floor tu, ya, ramai ya. Ya Allah, ribu-ribu mak bapak datang dengan anak masing-masing, seronoknya Tok Abah jumpa mereka ya. Ramai yang bergambar dan minta nasihat daripada Tok Abah semalam. So bacakan kat kepala anak tu surah Toha ayat 1 hingga 5. Inilah surah 1 hingga 5 ni, surah Toha 1 hingga 5 yang dibaca oleh Umar Al-Khattab. Umar yang sangat degil, sangat nakal, sangat jahat lah maksudnya sebelum beriman. Terus pecah degilnya, lembut hatinya, jatuh pedang yang dipegang, dan dia akhirnya terus beriman ya. Dengan asbab surah Toha ayat 1 hingga 5. So Fatihah, ayat kursi, kalau setan iblis yang kacau anak kita tu, Al-Insyirah supaya lapang kepala, lapang dada, terang hati, tenang fikiran, dan surah Toha ayat 1 hingga 5 untuk memecahkan kedegilan, kebuntuan atau masalah. Bos kat makanan minuman, bos kat gambarnya, bos kat pakaiannya, whatever lah cara. Yang penting semua Allah punya kuasa, kita ikhtiar. Ya. So ini semalam kisah ya. Didi and Friends sebagai maskot kepada Excel Plus. Tetapi Tok Abah pun ada gambar Tok Abah. Tok Abah pun maskot. Semalam Tok Abah di maskotkan. Tok Abah campur dengan Didi and Friends. Dia bubuh Tok Abah dengan pakai handsome juga Tok Abah bila jadi macam Didi and Friends punya gang ya. Tu semalam punya kisah di Quill Mall. Petang ni pun ada lagi. Hari ni pukul 10 pagi sampai 10 malam. Siapa pergi kat Quill Mall dapat special offer. Beli satu dapat dua ke apa? Lebih kurang gitulah. Ya. Tak apa pun tak ingat dia punya apa nama? Offernya. So ramai yang ambil kesempatan bergambar dengan Didi and Friends ya, dapat nasihat daripada coach-coach ataupun ejen-ejen yang menjaga, dan dapat juga special price untuk produk Excel Plus. Perasa coklat yang sangat lazat, sangat bagus, dan ramai ibu bapa, ribu-ribu ibu bapa yang nampak kesan positif. Ya, sebab Tok Abah kata bukan benda ni yang membawa perubahan pada anak-anak, ya, tetapi mak bapak kena berubah, doanya kena lebih, ya, penuh kasih sayang, beri tumpuan, ya, tak fikir negatif. Jangan, Tok Abah pesan semalam, jangan fikir anak kita degil ke, nakal ke, bodoh ke, jahat ke. So haramkan perkataan, fikiran ataupun persepsi negatif, cakap-cakap negatif kat rumah. Danlah kita bagi suplemen, tapi kita masih negatif, mensabotaj kesannya. Bukan sebab benda ni saja yang merangsang anak berubah, tapi mak bapak punya doa berubah, layanan berubah, aura yang dipancarkan berubah, belajar menghadap kiblat, doa kat kepala anak, dan rentetan perubahan. Wow, anak-anak jadi hebat, barulah seronok, barulah betul, barulah magical, barulah real. Ada kebahagiaan. Saya dah bagi dah makan suplemen Falak Kamsah, tak pandai pun, masih jahat, malah degil, tak nak semayang, tak nak belajar. Dah awak fikir anak awak degil, dah awak tak pamerkan kasih sayang, awak tak ada masa nak sentuh, nak peluk anak, awak tak ada masa nak supervise dia belajar, temankan dia belajar. Mana ada perubahan? Motivasi kena dikaitkan dengan perubahan, dengan something new to do. Sebabnya tak pada pesan, ya, motivasi kena ada tindakan, tindakan baru, tindakan yang betul, tindakan yang ada sifat itqan, gitu. Ya, naik semangat orang tua begini, ya. Ya, yalah, ya, jangan pula kata ini buang tabiat beli kandang ni, mungkin kita tak tahu, tapi memang tiap-tiap hari Tok Abah buang tabiat, ya. Tok Abah buang tabiat-tabiat buruk, dan Tok Abah bentuk tabiat baru. So tiap-tiap hari memang Tok Abah buang tabiat. Kalau you kata Tok Abah buang tabiat, tepat, anda betul. Tok Abah nak buang tabiat-tabiat buruk, nak bentuk tabiat-tabiat yang mahmudah. So yes, Tok Abah memang tiap-tiap hari cuba nak buang tabiat. Ya. You got my message ya? Faham. Okey, sambung. Nombor 13. Ni mungkin tip yang wrap up untuk pagi ni ya. Tip nombor 13 ialah buang sikap yang bertangguh-tangguh ataupun procrastination. Ni semua orang ada sifat ni. Orang yang Tok Abah pun baca ya, atau biografi orang-orang berjaya, billionaire, orang yang hebat, profesor, pakar, orang yang sangat berjaya dalam bidangnya. Ada tak dia sikap bertanggung-tanggung? Dia kata, rupanya ada. Semua orang, baik orang yang berjaya, billionaire, orang yang terbaik, orang Nobel Prize winner, ya, semua ada sifat bertanggung-tanggung pada masa-masa tertentu. Tapi mereka cepat snap out, ya, cepat dia bergerak. Tak procrastinate atau bertangguh-tangguh ni berpanjangan.
Tok Abah pun kadang begitulah. Especially umur 70 ni, kadang memang Allahu Akbar. Nak nak berfikir pun bukan bertangguh, fikir panjang, fikir, kadang terlupa apa yang kita fikir, tak buat langsung. Allahu Akbar. Ya. So kita tend to procrastinate. Tok Abah kadang start. Fadil Kamsah, cepat. Ni mungkin hari awak yang terakhir. Cepat buat, cepat. So Tok Abah pesan, ya, self talk. Ya. Dan ikut kajian Profesor Fowler, J. Fowler dan juga Johnny Emerling yang dua-dua buat kajian. Fowler kata kita berfikir 35,000 ke atas setiap hari, 35,000 and above times per day. Johnny Emerling kata ikut kajian beliau, ya, kita berfikir sekitar 50,000 kali sehari. Jadi dan pakar-pakar lain buat kajian yang tak jauh beza lah penemuan. Jadi kita berfikir puluh ribu kali. Malangnya kalau kita tak kawal diri kita, kita tak kawal pemikiran kita, kita tak berdoa dan ada ilmu, maka 80% atau lebih pemikiran kita adalah negatif. More than 80% pemikiran kita secara semula jadi. Kalau tidak ada intervensi ataupun dikawal dengan iman dan dengan ilmu, dengan istiqamah, ada tendensi atau kecenderungan untuk berfikir cara yang su'zon, bersangka buruk, cara negatif. Jadi macam mana nak maju ke depan? Macam mana nak bermotivasi? Ini kajian saintifik, pakar-pakar psikologi. Bukan main cakap-cakap, tembak-tembak. You boleh google lah. Betul tak? Namanya Profesor J. Frederick Fowler. Itu orang pertama yang Tok Abah sebut tadi, yang mengkaji kita berfikir 35,000 kali dan lebih setiap hari. Johnny Emerling, Joniemerling, Emerling. Google. Beliau mengatakan kita berfikir sekitar 50,000 kali sehari. Dan beliau juga mengesahkan lebih kurang 80% pemikiran kita negatif. Profesor Fowler tadi kata mungkin 80, 85 hingga 90% pemikiran kita negatif kalau tak dikawal. Lagi teruk. Profesor Fowler ni lagi, ya, ketat dia punya kajian. Semuanya Tok Abah cakap, hidup kita ni ikut Pareto Law 20-80. Ya, bumi Allah, daratan 20%, lautan dan air dan tasik 80%. Ya, oksigen lebih kurang 20%, gas-gas lain 80%. Ya, so 80-20. Ya, ingat, diri kita ni 80-20. Badan kita waktu lahir, baby waktu lahir 20% dia punya badan adalah daging, 80% lebih kurang adalah air. Waktu baby, ya, waktu dah tua bangka macam Tok Abah ni, baby purba, mungkin 50% aja air, yang lain tulang dan daging dan najis. Punya banyak, ya, kita punya badan ni, ya. Sekarang air dah kurang, kering. Jangan kereput sikit tu. Gitu, ya. Baik. So, tips yang terakhir untuk hari ni, apa kata Tok Abah? Buang sikap bertangguh-tangguh dan ataupun prokrastinasi. Caranya macam mana? Cakap senanglah, buang. Satu, ya, atau Abah dah sebut ribu-ribu kali. Takkan rugi orang bermusyawarah, bincang dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan kawan-kawan, dengan orang yang boleh bagi nasihat. Tidak akan rugi orang bermusyawarah, tidak akan menyesal orang istikharah. So, musyawarah dan istikharah akan menyebabkan awak tahu nak buat. Kita kadang bertangguh-tangguh sebab tak pasti apa nak buat. Satu, musyawarah istikharah. Yang kedua, yang Tok Abah buat setiap malam, surf internet, baca buku, cari idea baru, cari ilham. So, bila kita dapat ilham, dapat idea baru, maka kita dapat bertindak. Dapat bertindak, maka kita tidak bertangguh-tangguh. Dua, cari ilmu baru. Nombor tiga, minta nasihat daripada sifu, daripada mentor, daripada orang yang berwibawa. Minta nasihat. Apa nak buat? Apa nak. Kita kadang bertangguh-tangguh sebab tak pasti apa nak buat. Dapat nasihat daripada sifu, daripada cikgu, daripada guru, daripada ustaz-ustazah. So, nombor tiga, kita minta nasihat. Jangan segan-segan. Ya, sebab manusia ni banyak kejahilan. Termasuk Tok Abah ni banyak kejahilan. Minta nasihat. Tok Abah umur 71, minta nasihat pada ustaz umur 30. Ya, minta nasihat pada anak kita umur 30. Ada problem? Tak ada. Minta nasihat daripada cucu kadang. Ada masalah? Tok Abah minta cucu je. Nama Dennis tu. Ni macam nak buat ni, Tok Abah tak tahu ni. Ni sampai tersangkut ni. Ni senang ni. Tok Abah bab dibuat kat internet, kat komputer. Apa salahnya? Jangan bodoh sombong. Jadi kita tanya orang lain, minta bantuan. Sebab kita hidup nak membantu, tapi jangan lupa minta bantuan bila kita tersekat. Jadi jangan bertangguh-tangguh, jangan procrastinate. Dan seorang pakar psikologi memberitahu Tok Abah lebih kurang tahun 80-an, ya, dia kata apa? Kalau kamu rasa susah nak start,
mulakan 10 minit. Start 10 minit. Masa tu Tok Abah suka buat kerja, buat research, buat nota, buat buku, tulis buku ya. Kadang tersekat kepala ni, tak boleh nak move. Duduk, start 10 minit. Baca doa, duduk. Kalau kita orang Islam ya, ataupun orang yang nak lebih tenang, menghadap kiblat. Orang bukan Islam menghadap ke barat. Supaya ion dalam badan dan ion kat bumi selari. Ya. So, duduk menghadap kiblat, baca Alam Nashrah, baca Fatihah. Ya. Mulakan kerja 10 minit. Mulakan menulis 10 minit. Tok Abah kena nak buat prakata, kena buat apa, kena buat nota ke. Start. Duduk dulu, baca doa, start aja. Conteng, start conteng. Bila start aja menulis, ya Allah, Allah bagi idea, bagi ilham. Lepas tu siap. Itu pengalaman Tok Abah. Bila tak boleh nak start, duduk dulu. Start, baca doa, tengok, rangka, jalan. Bila dah start, cepat buat. Ya. Itu yang Tok Abah punya pengalaman secara peribadi. Bagaimana nak mengatasi bertangguh-tangguh. So kita kena dapat satu tip barulah ya, satu benda yang boleh push yourself from that stupor, that itu daripada selesa di tempat yang lama. Kena tendang lah, kena terajang. kita makan bakso pun ataupun soto pun kena ada sambal. Sambal kicap dia kadang menendang untuk lebih bersemangat untuk makan. Kalau tidak, bolehlah makan sedap, tapi kalau ada sambal dia, wah, lebih segera untuk menghabiskan satu mangkuk. Semalam kami makan bakso, kena ada penendang dia. Semalam Tok Abah masa mengajar perkahwinan pun, Tok Abah nampak macam-macam orang masak banyak macam, tapi Tok Abah dah kenyang. So Tok Abah nampak ada semangkuk kecil orang buat soto. Dan orang yang jaga soto, Tok, nak cuba Tok? Tok Abah kata, baiklah, cuba. Lazatnya. Ya, sebab ni kena letak sambal ni, barulah dia ada penendang. Jadi cepat kita habiskan. Tok Abah bubur sambal memang lazat. Memang cepat habis. Dan Tok Abah duduk dengan kawan-kawan yang Tok Abah tak kenal pun. Sebab ingat, selamatlah kan duduk dengan orang tak kenal. Jadi kita pakai mask kan, jadi kita duduk makan orang tak kenal. Tak juga ya. Orang sibuk bertanya, tengah ambil gambar ya, sampai Tok Abah nak duduk lebih kurang 15-20 minit ya, sebab nak pergi ke majlis seterusnya. Tapi akhirnya sampai situ 40 minit juga tersekat ya. 40 minit tersekat. Lepas tu Tok Abah cabut-cabut ya, sampai ke Quail Mall pukul 2.55. Program start pukul 3.30, tapi kita kena mesyuarat pukul 3. So Tok Abah on time, alhamdulillah ya. Sempat sembahyang Zuhur di tengah di jalanan ya, ada tempat ya, R&R. Lepas tu sempat ke bilik ayah, semua dah settle. So 3.30 Tok Abah jumpa dengan ibu bapa di Quail Mall ya, di Gerai Syafaz ya, untuk promokan Excel Plus ya, dengan Didi and Friends and Tok Abah. Ya, hora hore. Tok Abah pun kena sebut hora hore banyak kali semalam. Ya, semua ni nak dapatkan ni semua ada kat link kat atas tu. Tapi kalau pergi ke Quail Mall lagi ni, dapat special offer. Okey. So tu dia. Tok Abah pun dah mula kering tekak ya. Tapi walaupun dah minum premium coklat tadi, bolehlah tahan. Tapi nampak sarapan dah siap dan cucu-cucu rupanya nak pergi juga. Sebab ada menantu kena on duty ke Quail Mall ya, untuk mempromosikan ya Excel Plus coklat, Pandai Perasa coklat ni di Quail Mall. Dengan Didi and Friends. Hari ni ada Didi and Friends daripada 10 pagi sampai 10 malam kat Quail Mall. Datang ya, mak bapak beramai-ramai bawa anak-anak, seronok hari terakhir ya. Dia punya pesta ya, dia punya offer, dia punya event ya, Didi and Friends. Tok Abah hari ni tak adalah kat Quail Mall ya. Tok Abah ada kat rumah, ada mesyuarat dan ada wedding yang nak dihadiri. Baik. So itu dia adik-adik, anak-anak, selamat menyambut hari lahir, selamat pengantin baru untuk mereka yang nikah hari Jumaat, Sabtu dan hari ini. Selamat pengantin baru, bahagia til jannah, selamat menyambut cucu, menyambut cahaya mata ya. Selamat menerima menantu, menerima mertua. Menerima mertua ya. Selamat menjalani kehidupan, selamat menjalankan tugas, selamat bercuti, selamat berbonding dengan keluarga. Buat apa pun hari ini, buat terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.